أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kat mana itu? Ya, 25. Betul situ. Baik. Muka surat 25. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan pada hadis ini menerangkan bahawa apabila selesai iqamah, maka datanglah syaitan berhadap kepada orang yang sembahyang supaya memberi was-was ke atas mereka itu. Kita masih lagi pada hadis yang menceritakan tentang gangguan syaitan kepada kita orang-orang Islam, tetap kala azan, tetap kala iqamah, dan tetap kala semayang. Itu jelas disebut dalam hadis. Bulan lepas kita dengar, apabila dilaungkan azan, maka larilah syaitan. Dia lari. Bila habis azan, dia mari balik. Masa azan tu dia lari. Kemudian hari ni nak bercara pula, datanglah syaitan itu menghadap dengan orang semayang ni setelah selesai qamat. Jadi bila dia datang selepas azan, orang pun semayang sunat. Dia kacau orang semayang sunat. Habis orang semayang sunat tu, bila pun iqamah. Bila qamat, orang Terengganu panggil qamat, dia iqamah tak apalah. Qamat tak apa kau. Dia iqamah. Lari pula dia. Kerana dia tak suka dengar perkataan yang ada di dalam kalimah iqamah, sebagaimana dia benci perkataan kalimah yang ada di dalam azan. Sebab itulah bila kita azan, maka orang yang tak berahi tidak mari surah. Orang mari tu orang kenang. Dia kenang, dia mari. Dengar azan tu susah lah. Kena mandi lah. Tak, kalau buat kerja pun berhenti kerja, lepas tu kereta tinggal bila azan. Tu orang kenang ke agama. Orang tak berahi ni dengar azan, susah hati aja. Tengah lepak kena lari dulu dah. Dah lah. Dah duduk sembang kat surau. Takut dia pok dengan orang nak semayang pula. Tembak lari. Kalau tak mari, garanti dah mereka ini adalah tidak suka kepada sembahyang. Nampak? Sebab panggilan azan ni macam orang panggil makan pulut kan. Kalau sekali kita panggil makan pulut gula, dia tak mari, biasa lah. Ada kerja tau kadang-kadang. 2 kali panggil tak mari, ni nak kali panggil tak mari. Tak, memang orang tu tak suka lah kepada kita. Tak, kepada tuan jamuan. Betul tak? Tak beri 40 kali atau kat dah. Panggil pun panggil dah, tak mari belakang. Maka orang yang tidak datang ke surau masjid ni, bila ada azan, maka orang tidak suka ke tuan jamuan. Siapa tuan jamuan? Bukan tuan imam, Allah Ta'ala. Dia tuan ni. Dia datang selepas qamat supaya memberi was-was ke atas mereka itu, ke atas orang yang ada di dalam surau ni, balasah ni, nak semayang. Dia nak kacau orang nak semayang. Dah orang duduk main bira jalan. Guna pula. Hak tu tak payah kacau. Tu geng dia. Geng dia tak kacau apa dia. Mata kita memang kita tak kena. Tak. Dagu kita dah. Supaya memberi was-was. Was-was ni maknanya kacau bilau. Atas mereka itu, atas manusia yang nak semayang.
Dalam hadis tak kata pergi kaca di rumah tak. Bila orang nak iqamat, mana nak iqamat? Di masjid, di surau lah. Orang yang semayang, orang tak semayang dia tak kaca dah. Dia kaca, dia kaca-kacakan dia semayang pula. Baik tak cara dah, dia tak semayang dah. Tak. Maka jadilah mereka itu ingatkan perkara-perkara yang tiada bersangkutan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh dalam sembahyang. Bila dia mari was-was, mari tiup, mari kaca, mari bisik, kita ni jadilah ingat benda yang tidak ada kena-mengena dengan semayang. Tak ada kena-mengena pun dengan semayang, kita pergi ingat. Itu adalah hasil daripada godaan syaitan. Kena rasuk syaitan. Sepatutnya dirikan semayang ini untuk mengingat Allah. Aqimis salata li zikri. Aqimis salata li zikri. Tuhan kata dirikanlah sembahyang li zikri. Tujuannya supaya ingat kepada daku. Supaya ingat Tuhan. Itu tujuan semayang. Tiba-tiba syaitan lebih arif. Tujuan semayang ni suruh ingat Tuhan, maka dia palingkan tujuan itu jadi tak ingat Tuhan. Itu kerja dia, tugas dia. Faham? Syaitan ni tugas dia. Nampak? Siang dan malam kerja dia dak. Syaitan dia dak pecing umur 55. Faham tak? Kita je pecing. Syaitan sampai bila-bila. Nampak? Tugas dia. Dia dak pecing. Tak? Kita 55 je baru pecing. Mari surau. Tak? 55 baru balik keluar mani. Baru mari surau kan ni. Nampak mari surau umur tu. Dia kata pecing. Pecing baru mari surau. Lama baru keluar mani. Baru balik. Orang 15 balik. Dia 55. Nampak kan ni. Mujur mari. Tak mari terus. Tak keluar mani terus. Tu. Faham tak? Tak balik-balik. Siapa mampu tak balik. Faham? Betul tak? Tak betul kat tangan. Saya tak setuju. Kita gemuk. Maka jadi mereka teringat perkara yang tak nak sangkut paut dengan semayang. Jadi ingat benda-benda itu. Ni kerja syaitan. Lepas tu nak buat gua ni, nak protes bergerak, marah ke syaitan. Tak payah. Bukan kerja kita, tu tugas dia. Tak payah buat spanduk bergerak, kami benci syaitan. Tak payah, tak payah. Tak payah. Faham? Tak ada kerja gitu. Kerja kita lawang dia. Kerja lawang. Siapa bila-bila kena lawang. Lawang syaitan. Kerja kita lawang. Seperti ingatkan anak isteri dalam semayang. Habis semayang kita. Tak ada dia modal tu khusyuk. Tak. Rokok sujud tu ramah boleh buat. Abu Lahab boleh buat tu. Abdullah Ubah pandai rokok. Tangan pegang pada lutut. Tak. Bapak munafikin tiap tu. Hak hati khusyuk kepada Allah. Hak ni hak Tuhan sayang. Tak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tak. Bertuah sungguh dah orang-orang yang beriman. Hak mana beriman bertuah? Bukan semua. Yang mereka itu dalam semayang khashi'un. Ingat kepada Allah. Ni orang bertuah. Orang khusyuk, orang berjaya. Ingat anak, ingat isteri. Tak, kita ingat Allah masa mana? Masa takbiratul ihram. Masa tu ya. Pasal orang ngajar kata kena wajib kena hadir muqaranah. Faham? Muqaranah urfiyah. Kamaliyah macam-macam. Masa tu ingat qasak ta'aruk ta'yin. Masa tu je sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu anguh tak ada. Masuk doa iftitah nyung. Masuk Fatihah hanyung. Masuk rokok bang baca ayat akhir lah rokok. Dah jadi bengong gitu. Nampak aku ni. Ingat anak isteri dalam semayang. Ingat. Dia tak kira kadang-kadang ingat dalam Fatihah. Tak. Ingatkan anak. Anak balik malam ni. Dalam semayang. Pok ingat. Tak. Ingat ke bini. Tak. Ingat ke bini. Tak. Bini aku balik kat gini. Padahal pitih tak uya gigi baru beli gaji ni. Dia kabur dah suruh buh ikat getah. Bola lagu bok. Macam-macam. Orang puan ingat ke lelaki dia. Ingat ke anak dia kok. Tak. Tak susah. Lepas tu salang gitulah.
Salang itu kan. Jadi semayang plastik. Tak ada ruh. Kelotong saja. Kelotong saja. Orang ada dalam sah hati kat lain. Ingat kat anak di sekolah hati. Ingat kat kerja duduk bawah kelapa sawit ni, siap dengar kalau-kalau tangga-tangga. Dalam semayang. Bukan sini. Jangan. Dan molek salam boleh timbang tu, buat lari. Habis semayang kita jadi kelotong. Orang dalam sah jujur comel dengan serban, dengan jubah, dengan pior, dengan janggut. Tu orang kulit dipanggil kelotong saja. Isi ada. Isi kata jual seminggu. Dah duduk di rumah. Jadi Tuhan marah tak gitu? Tuhan panggil ngadak dia, kita pergi atas sarung aja. Kulit aja orang tak. Walau buat dengan kertas plastik marah. Kalau raja marah. Raja kata mari ngadak stop. Kita tak pergi, kita atas kulit kita buat dengan kertas. Buat muka kita bos itu. Memang raja takak kita. Dia kata nganjing ni. Dia tak mari. Dia buat patung dia saja. Kita gitu kau. Ngadak depan Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati ati kapalaya. Dan makan pakai, itu ingat makan pakai. Hak nak nasi adalah mayang, kosek beras, berok kosek beras. Goreng ikan. Tumbuk belacang tayak awal, kletung. Dalam tayak awal berat dalam. Dan orang tak salah kan nasi. Siap lalu. Habis gitu daripada muda bawa umur gitu. Tak ada khusyuk. Kalau boleh 2 rakaat tak apa dah khusyuk. Dia naik tamar dulu muka. 2 rakaat boleh. Asal banyak Tapi sini khusyuk 2 rakaat. Awak pakai kaki kat tangan. Kalau muka tak malu. Kat tangan. Payah pasang payah. Batulah. Allah Ta'ala tak boleh neraka orang yang tak khusyuk semayang. Sebab dia tak wajib. Kalau wajib dosa habis kita. Barang ni barang bukan orang semua orang boleh. Wali-wali Allah boleh. Para Nabi. Salafus salih boleh. Muka macam kita. Muka Wan Isang lah. Nak boleh khusyuk. Tepung. Dan perkara-perkara yang lupa di luar semayang. Hak kita tak ingat. Dah main dalam semayang. Teringat. La ilaha illallah. Teringat tu. Orang main benda pun ni. Kapal layar. Lagi tengok. Teringat nak pergi. Mayang nak pergi. Pakat dah. Habis piti ada sekupang 2 pun lecing. Bodoh tunggu. Angin dapat tak ada sikit angin. Tak mana sabah langsung. Batuk bulan 12 ni. Kalau rumah kita tu 3 beledi dalam bilik. Tak ada 3. Luar 2. Tak ada sikit angin. Tu semayang ajak. Tu imam minta angin. Barangkali salah doa. Faham? Siap mayang ajak minta angin. Ni pok-pok bodoh ni. Kau ni. Tu imam cari makan. Jadi pala minta angin. Nabi berdoa. Allahumma hawalna wala alaina. Wahai Tuhan kami, janganlah kau kenakan angin kepada kampung kami, tapi biarlah sampai ke bukit-bukit dan lembah sahaja. Tak punya hari kampung. Itu imam bodoh mana ni? Minta biar mari angin. Nampak kan dia akhir zaman. Ikut orang suruh. Boleh piti. Naik pakat, naik gaji. Nabi suruh minta, Allahumma hawalna wala alaina. Ya Allah, jangan beri lalu kot kami, biar kot bira-bira jaga. Jangan lalu kot kampung kami angin. Biar sampai bukit tu, jangan sampai kampung kami. Mari tu ingat tu imam bengong seka ni, minta suruh mari angin pula. Mujurlah Allah Ta'ala dak mustajab doa dia. Tak. Makali masa semayang ajak tu dia sedap mandi junub. jadi dak perkenang doa. Dah tidak dak punah jahanam. Rumah kita. Tak. Atap bata hok zaman kirung itu. Dah kalau mari angin sungguh. Rabuk habis. Dia kira nak main, tak kira angin mari nak main. Ni dah kira rumah orang kampung bira patah penuh. Tak. Ni berat. Ulu kuih tu turun. Rambut kuning. Nampak kau ni tengok kapal layar. Kapal layar tak gerak sekarang. Bahan bodoh belaka. Setakat 3 riyal beli.
Tak? Beli. Boleh baju hujang se, Dewi. Ada tulis kapal layar atas belakang. Tak? Kapal layar ni zaman dulu kan tak buh dah. 50 hari tu zaman Cimping, parti kapal layar. Dia nak hidup semula. Tak? Kau nak kedacing ni. Cerah masa depan. Faham? Terik masuk neraka. Atau jadi lupa seorang itu akan pekerjaan dalam semayang. Benda kita dah ingat, kita ingat. Kalau kita dah ingat luar semayang, dah ingat. Dah ingat sekarang. Tak? Sejam duduk dengung pukul 12 ada benda. Bila semayang, esok makan pulak Umar Saleh. Mari lalu, teringat dah esok jamuan Umar Saleh. Teringat dah begitu begini, nak sama rotek macam-macam. Siap kerja PJ dalam semayang. Ada belaka. Berat nenang kita. Berat nenang waktu gitu lah. Pas raya. Benda hak dalam hak suruh ingat, jadi tak ingat. Seperti qiraah, bacaan. Tak ingat. Tak ingat ke surah, tak ingat ke ayat. Tak ingat ke baca Fatihah, naik baca kulhu lalu. Macam-macam. Dan bilangan-bilangan rakaat. Ni lazim ya. Ni gangguan ni. Sama ni 3 ke 4 aku. 3 kapak malah aku 3. Mainan dia ni 3 ke 4 tu suruh semayang berjemaah. Kalau tu iman tak cukup, makmum pun tegur subhanallah. Ada semayang seorang anyuk 3 ke 4 salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habis itu. Dah ingat rakaat, gangguan daripada syaitan. Dalam menghikayatkan Al-Zarqani di dalam syarahnya bagi Muwatta, panggil syarah Zarqani, terkenal ni kitab ni, bahawa mengadu seorang laki-laki yang telah menanam akan harta, kemudian lupa ia akan tempat yang ditanamnya laki-laki akan dia akan harta. Maka menyuruh oleh Abu Hanifah akan laki-laki itu supaya mengerjakan semayang, dan berpesan kepadanya laki-laki supaya tiada ingat ia lelaki akan suatu pun daripada pekerjaan dunia. Maka semayang ia laki-laki, maka ingat ia laki-laki akan tempat hartanya laki-laki pada ketika itu juga. Ini satu kisah yang terkenal. Imam Zarqani sebut dalam kitab dia Syarah Muwatta. Dia kata pada zaman Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, bukan Hanifah. Hanifah lain, nak masuk calon. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi, Abu Hanifah. Nama dia bukan Abu Hanifah. Faham? Dia orang Arab ni kalau Abu bukan nama, dia panggil kunyah. Bukan nama. Kalau Abu dia bukan nama. Tak ada orang Arab nama Abu depan. Warna pula. Datuk Abu Bakar, Abu Hurairah. Abu ni gelar orang kampung, bukan nama dia. Abu ni mana pok. Pok leh, pok ni, pok mak. Dia gitu. Mana pok? Tu Abu, nama lain. Nama dia Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Nama dia. Abu Hanifah dia gini orang Arab. Bila anak dia hak sulung nama Hanifah, pok tu orang panggil Abu Hanifah, bapak si Hanifah. Kalau anak kita hak sulung nama Zaid, orang panggil kita Abu Zaid, bapak si Zaid. Abu tu mana ayah? Ayah. Abu tu ayah. Anak Nabi panggil Nabi Abi. Sunat kita panggil ayah kita Abi. Ajar anak kita panggil kita Abi. Abi makna bapaku. Abah boleh ke? Abah bahasa Arab. Hamzah beralih he. Abah. Abahu bapaknya. Bapaknya. Kalau manja Abu ya, bapaku juga. Jangan hak bahan projek tu kan. Atau buaya lain tu kacau tu. Jadi seorang laki-laki dia tanam mah pasal dia nak musafir. Zaman Abu Hanifah ni dia tak ada lagi bank, tak ada nak taruh harta.
Zaman ni boleh taruh piti dalam bank, berjuta-juta seorang. Tak? Dah kira menteri taruh saja sejuta lebih seorang sebulan. Sipang ambil di mana? Gaji 10,000 menteri. Berjuta sekali masuk sebulan dalam bank. Tak bodoh kita, tukang sokong. Kita yui maku jambang suruh berok cop perut situ. Faham? Dia faham berjuta. Atau bodohnya orang Melayu ni. Sungguh sehabis-habis bodoh. Tak? Jangan main. Sokong dia faham apa berjuta. Tak? Kira lah Pulau Duyung tak pernah ada kapi, tak pernah ada arok. Sekarang masuk dengan kapi. Buat mari chalet apa semua. Tak boleh ke Cina kapi. Arok penuh dalam. Orang luar tak boleh masuk, orang kampung. Dia ada pah dia. Dia ada pah di raja. Tak? Dia ada pah mana VIP. Tak? Tanya budak kerja dalam, semua arok belaka. Sempena kapal layar Mong Kap. Tanggung orang tukang pakoh. Tu Tok Imam dulu sekali sembang dalam neraka. Tok Imam patut pesan ke orang kampung, jangan sokong orang zalim ahli maksiat. Dia paling ahli anda. Dah kira bapak wali masuk neraka. Bal'ang tak? Ibnu Ba'urah bapak wali. Bukan Tok Imam. Bapak wali, ulama besar masuk neraka. Pasal nak ke dunia. Dia kata, Dr. Imam agam dia. Dengan arok apa semua mana ada dulu Pulau Duyung. Ni ada jual arok dah. Projek-projek yang buat chalet semua boleh ke kapi. Kapi boleh. Pasang mozaik, masuk ekong, wiring. Budak-budak Duyung diberi keistimewaan jadi pengutik sapah. Ini kata nak hina sehabis-habis hina orang Melayu. Orang Melayu juga yang hina orang Melayu. Tapi orang Melayu ni jenis makan ruput tak jadi apa. Tak reti nak mikir. Nampak? Dia beri kape. Hak benda-benda hak bernilai tinggi. Orang Melayu anak jati Duyung kerja sebagai pengutik sampah di chalet Duyung. Kan? Orang Melayu mudah lupa. Bayar dah jadi apa? Tak jadi apa orang Melayu. Kau ni mikir. Tak? Kalau kata perjuangan agama, perjuangan bangsa tak ada. Nak tolong sama Melayu tak ada. Tak? Khianat sama Melayu. Sungguh. Jadi dia tanah harta dia. Tanang lah nak pergi musafir jauh. Dia kan nak bawa. Bahan dia peropok kan zaman dulu. Tanang. Tanang sebelah tu, tanang bawah ni, dia tanda lah. Tanang bukan bucu-bucu matahari jatuh, matahari naik. Tak? Dia ingat lah masa dia nak pergi tu. Dia balik musafir dah ingat belah mana. Cari-cari tak jumpa. Tak? Ni tanang. Cari-cari tak ada. Cari-cari tak ada. Jadi minta tolong orang alim. Orang dulu, orang alim belaka. Minta tolong. Maya ajak pun Abu Hanifah. Zaman ni Abu Hanifah. Imam Syafi'i tak lahir lagi. Faham? Imam Syafi'i tak dah. Imam Syafi'i lahir pada masa Abu Hanifah meninggal dunia. Tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i. Gati, tubik gati. Dia sempena kewafatan, kematian Imam Hanafi, lahir Imam kita Syafi'i. Orang hebat-hebat tu hantu dah. Tak? Tarikh dia tu kena dah. Tak? Ada alamat dah. Tak? Jadi memang baliklah orang-orang Islam ni zaman dulu, bila ada satu-satu hal dia pergi cari orang alim. Tak jumpa barang nak tanam pun tanya Abu Hanifah kau habis dia tanya belaka. Kita tak layan mana dah, orang alim panggil masa ratik je. Panggil orang alim tak dulu ratik gitu Orang alim pula ustaz pula lapar dah ratik. Hamba orang Jepun pergi. Siapa peluang mulut ustaz bahan kuih pecek cang. Bajebok ni air gula atau janggut ni. Tengok orang lah dulu kita nak ratik. Memang masa Rasulullah ada, orang lain tak laku. Semua Rasulullah. Beranak panggil Rasulullah, belah mulut. Suruh Rasulullah hubung nama. Ada gitu ni tanya. Bila zaman sahabat, orang tuju ke sahabat pula. Tu baru tu. Jadi tanyalah, kat mana Abu Hanifah ni? Kalau tahu Abu Hanifah ni, boleh semayang hajat ke nak minta tolong apa-apa? Tak? Memang dah.
Dia kira gini, kalau orang alim ni dia kira mayah ajak lalu. Pasal ngajar kan mayah ajak lalu. Kapun dia pakai buku locong lalu. Kita baca kitab setil pun mayah ajak lalu. Suruh. Padahal kita dah uti kan mayah ajak. Buat berlakon macam uti. Jadi gitu. Asal ngajar kan mayah ajak pandai dia pandai. Baru ni mari orang puang. Nak minta tolong mayah ajak. Yang dengar dua ni orang pula kambing. Dia kata laki dia dah alik rumah. Susah. Laki dah alik rumah. Dia ikut kawan-kawan. Umur berapa? Umur 53. Duk main sangat. Cara semayang tu boleh semayang. Apa ni? Kalau musim PMA, UPSA penuh botol rumah. Susah hati kita. Balik kita balik jalan tengok jujur-jujur botol. Itu dia itu. UPSA minta terang hati, yang ni minta 9A. 9A. Anak kita 3A. Nampak? Nampak kan ni? Kandak dia. Ajak dia masing-masing. Kadang-kadang tukar orang sakit kita giwi hak ya PMA. Dah nampak kan ni dah banyak. Minta maaf. Dah banyak bolak uak kali. Ada botol kosong saja air dah isi dia kok. Ada hak pesan saja botol-botol tak mari dia kok. Macam-macam. Macam-macam kena. Hak sekali tu nyakit batu karang tak silap. Minta buat air nak minum apa semua. Kita tak ingat tak buat. Tak ingat nak buat air masuk pun duduk dalam botol. Lama 2 hari tu kita tak teringat. Dia mari ambil kita ada rumah. Berapa hari ada dia tanya botol tudung hijau ke tudung kuning, kena botol dia. Dah ingat nak semayang. Baik boleh-boleh ada. Nak buat aku ni. Bukan kerja kita. Itulah nak baik. Boleh-boleh ada baik. Kecing ceng dia kata lawas cing. Nampak aku ni. Allahu Rabbi. Tapi lah. Takkan kita pergi khabar pula dia tak ingat mayang. Tak khabar. Tak. Kita kena jaga kau jangan komak. Jadi beritahu Abu Hanifah ni mana kita tanang ni, mah kita ni yang pitih tak ingat ni kat mana letak. Imam Hanafi kata susah. Ambil wuduk semayang. Ambil wuduk semayang. Bila mu semayang 2 rakaat sunat. Mu jangan ingat dunia, ingat Tuhan sudah. Dia pun ikut dia nak harta dia. Dia ambil wuduk molek dia pun semayang. Bila semayang dah okok. Teringat lu kat ni. Dia memang teringat. Mah dia tu mari lalu lah. Kat ni mah dia. Lepas mayang jumpa lalu. Sebab semayang ni tempat kita nak cari barang hilang. Semayang. Spek mata dah ingat semayang tu. Oh kat ni spek. Aku tak tadi anak kucing kereta. Bukan tempat ingat Tuhan mayang. Pak ingat barang-barang dah ingat mayang. Tu lah. Akhir zaman. Khutbah Jumaat pak orang tidur. Dia gitu. Dia memang dah. Pak dia tidur. Tengok orang mayang Jumaat ramai. Depan gitu. Mula-mula mata dia cerah. Lepas tu lali. Masa dia bangun tu dia angguk. Dia bangun tu dia angguk. Lepas tu kau slow. Angguk tu aku tak tidur bodoh belakang. Aku dengar. Faham? Aku dengar mu Tok Imam. Betul mu kata Tok Imam. Tu angguk tu. Dia gitu nyakit. Faham? Nyakit nak mampu. Mu kerja ada sengguk gitu. Mana ada. Tengah bilang pitih ada ngatuk mata gitu. Nak bubik putih mata. Faham? Pasal kita bukan hamba tu, hamba pitih. Nampak? Orang puan tengah goreng ikan anjing, sembah muka dalam minyak. Dah anjing. Baca Quran 2 pipi macam masuk aku payung dalam mata ni. Tak akan nak ganyih. Nampak kan dia dosa banyak. Hati karat. Jauh dengan Tuhan. Tak jadinya. Tak masuk. Barang kotor banyak dalam anjing ada dengan sabung dengan apa dengan air kopi. Start mampu dengan anjing. Teringat selalu bila dia semayang, teringat dah. Pada ketika itu juga tak ada salam. Jadi lepas semayang semua lari lalu. Abu Hanifah kata mana dia nak khabar ni.
Dah khabar jumpa dah. Dalam semayang nampak dah kita. Dalam semayang pak ingat, pak orang lalah. Sampai bila kita ni? Dah kalau habis simbang memang tak ada pasyok lah rumah. TV tak tutup semayang. Nak tutup takut anak arah. Nak. Anak bukan cek dekat tang dua. Takut dah dekat tang dua. Kalau dekat tang nice kau ayah jelek. Nah. Apa benda punya ayah takut kan anak. Nak. Kita nak semayang. Nak. Di rumah katakan. Tutup tersuruh dia tutup. Ajar dia. Masa waktu semayang tak boleh buka. Nak ajar dia. Tulis itu. Buka TV dan radio waktu semayang 3 rotang. Buat jadual. Faham tak? Buat jadual gitu. Sembahyang lewat 1 rotang. Tak semayang 3 rotang. Buat situ. Buat rotang datang. Nak? Takut ni sama besar dengan kita baru nak buat peraturan. Tak jadilah. Ni rotang kita balik. Aduh, balik pegang ayah, piak punggung ayah. Selok ayah. Nak? Dia daripada kecil. Salah kita lah sebenarnya, salah kita. Jangan salah korang. Tak? Syarak tak salah kita ni. Lagu. Dari kerana ini disunatkan ke atas seorang yang mahu masuk mengerjakan semayang membaca ta'awuz supaya jauh syaitan daripada mendatangkan was-wasnya. Setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata harus. Tapi bukan sunnah. Sunnah lain. Nabi tak baca a'udzubillah masa nak akad takbir. Tapi kita baca juga a'udzubillah walaupun bukan sunnah dengan tujuan untuk menjauh daripada gangguan syaitan, maka setengah ulama mengatakan sunat. Seperti Syekh Atiyah Saqar sebut dalam kitab fatwanya Ahsanil Kalam. Dia ni mufti Al-Azhar sekarang. Dia kata walaupun bukan sunnah tapi niat kita supaya dijauhi daripada gangguan syaitan, kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang-kurangnya a'udzubillah. Maka jadi sunat. Kurang-kurang a'udzubillah dipanggil ta'awuz. Dipanggil ta'awuz. Dia ada gelar dia, nama dia. Tu ta'awuz tu. Ta'ain waw zal kecil. Ta'awuz. Kalau orang kata kepada kita, cik baca ta'awuz sekali. Benda pula ta'awuz ni. Kita jawab, kita bacalah a'udzubillah. Begitu barulah orang tu kata ta'awuz. Tak? Bismillah ni nama dia basmalah. Cuma sebut basmalah kali. Basmalah warna pula. Pula je dengar basmalah. Baskolah ada. Basmalah tu bismillah. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil basmalah. Tak? Perbuatannya bismillahirrahmanirrahim. Takbir Allahu Akbar. Dia lain-lain. Tahmid Alhamdulillah. Tak? Tasbih Subhanallah. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz A'udzubillah. Tak? Tak apa. Dia jadi reti. Kita ni pasal lewat ngaji ni. Lewat ngaji. Tak? Dia patut umur 7 tahun ni ngadak kitab. Tak? Umur 7. Dikiyah dengan semayang wa'mur ahlaka bisalah. Daripada ayat ini Nabi pun bersabda muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Perintah anakmu mulai semayang bila umur 7 tahun. Maka kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfah, maka kias dengan perintah Nabi pada semayang segala benda-benda yang wajib seperti belajar ilmu fardu ain bermula pada umur 7 tahun. Tak? Jadi kita tinggal ada hak ni. Tak? Kita dipalingkan oleh dunia. Maka kita sekolah umur 7 tahun. Jadi gitulah pula. Sepatutnya sekolah umur 7 tahun. Tak apalah sekolah. Lepas tu akhirat pun 7 tahun juga start anak kita. Tak? Dengar apa semua. Buat gisu lah. Anak kata ambogi mah tak ambogi 2 rotang. Dia lagu tu. Dia kena gitu. Faham? Dia ada hukuman. Kalau tak ada hukuman dia tidak jadi baik. Tujuan hukuman bukan nak menyakitkan dia, nak membaikkan keadaan. Semua benda tempat dia mesti ada hukuman, peraturan. Tempat mana tak ada peraturan? Dalam hutang. Dalam hutang ada duduk. Kita pergi di sekolah dia ada peraturan. Peraturan masuk sekolah, balik sekolah, dia ada peraturan tak boleh ikut sih. Kita masuk kerja di pejabat, dia mesti ada peraturan. Masuk pukul 8, balik pukul 5 umpamanya. Tak boleh pakai ikut sih. Barang-barang pejabat tak boleh nak ambil ikut sih. Dia ada peraturan.
Nah, dia kata, kau andaku lah. Kau ni muat balik ni mesin fotostat jabat. Andaku lah. Nak jawab gitu. Dah boleh dia ada peraturan. Di rumah mesti ada peraturan. Paling kuat peraturan mesti di rumah. Kerana semuanya bermula di rumah. Nah, anak kita dia di rumah dulu. Daripada rumah, dia keluar, dia sampai di sekolah, ada peraturan pula. Sebab tu 3 yang menjaga anak kita. Yang pertama ibu bapa, yang kedua guru-guru sekolah, madrasah, yang ketiga kerajaan. Nah, 3-3 ni mesti kena Islam belaka. Kena taat kepada Allah Ta'ala belaka. Nah, anak kita duduk di rumah, kita ada peraturan rumah kita. Bila dia pergi sekolah, peraturan cikgu pula jaga didik menjadi yang baik. Nah, bila dia luar daripada sekolah, luar daripada rumah, ada peraturan kerajaan pula. Tapi malangnya walaupun kita didik dengan baik, kerajaan tidak menjalankan tanggungjawab. Dia menyediakan benda-benda yang menyesatkan budak-budak muda. Anak kita jadi sesak, jadi lara, jadi bahan lara habis. Walaupun dalam rumah kita jaga dah, tapi dia yang anjur. Pesta-pesta maksiat, benda-benda yang menyukakan budak-budak nak pergi, jadi punah. Dia akan ditanya pada akhirat nanti. Tak, kerana tidak amanah. Dia 3 tempat anak kita duduk. Di rumah, kita yang jaga. Kita akan kena soal. Anak kita duduk di rumah. Lepas tu anak kita keluar daripada rumah, dia buat satu benda yang kita tidak tahu, benda itu salah pada agama, kita tidak tanggung dosa dia. Di rumah kita tanggung. Kita tak suruh dia semayang, kita tanggung dosa anak kita tak semayang. Tapi dia pergi kerja dah, semula tempat dia duduk masyarakat dia tak semayang, ditipu kita. Di sana dia tanggung dosa. Dia balik pula, kita tak suruh pula dia semayang, kita tanggung dosa. Kalau kita suruh, terlepas daripada dosa. Nampak? Tapi bila di luar daripada sekolah, luar daripada rumah, kerajaan yang bertanggungjawab, pemerintah. Tapi pemerintah memang khianat kepada anak-anak muda orang Islam. Kerana menyediakan segala benda-benda yang memang diminati oleh budak-budak. Main dengan berjoget dengan tu, menyanyi. Tengah garik masa kapal layar baru ni, menyanyi. Baru nak sudah, sama sepuk dengan garik tu baru berhenti menyanyi. Orang terakhir tu dah habis lagu terakhir. Macam masa orang nak bang maghrib, lagu terakhir. Nak kau ni? Dah boleh pokok dajjal jadi pemerintah. Dah. Manusia ni menjadi buta. Daripada seorang ulama jadi menteri besar, ambil bapak dajjal kaki ketara haruk kaki bahan maksiat apa semua. Tanggunglah dosa. Dia kata kita tak sokong hak dia hak maksiat dia, kita sokong dia je. Dia main lagu tu pula. Dia belik kot tu. Akhirat dunia ni dia boleh jawab belaka. Boleh kona belaka. Tak? Boleh kona, tak pas kut limang bahang kut nung. Dia banyak jalan. Dari tu kut ni bahang kut kawang tu. Dia banyak boleh pusing. Jalan dia, jalan akhirat, dia sejalan ni. Iaitu siratul mustaqim. Lalu hak banyak nawak jatuh. Tak tahu nak nawak lah. Nampak? Wa ma minkum illa wariduha. Tidak ada daripada seorang kamu yang dapat lari, melainkan semua kena lalu betul. Ini tak ada jalan potong, jalan pitah tak ada. Supaya jauh syaitan daripada mendatangkan was-was, istimewa pula pada waktu takbiratul ihram. Takbir ihram ni yang paling hebat. Dia kacaukan. Hari tu cerita dah dia bahan di kat kolah. Kat kolah tu 3-4 ekor syaitan duduk atas kolah. Kita tak nampak. Syaitan. Dia kacau. Kita gonyol kaki, dia kata siku dah habis. Jadi kita bahan siku pula. Tak, kita bahan dah siku, rendang siku terus lah kolah. Gom rendang. Faham? Kita naik nak masuk dalam saf. Syaitan kata tu mik pula sikit lagi. Gostang pula. Tak? Dah tayak akhir, dia baru sapa. Berjeruk habis baju Melayu. Macam orang gila ambil uduk. Bergung gergang. Tak, berat nanang. Mandi junuk 3 jam. Was-was. 3 jam duduk dalam bilik air. 3 jam. Hak rebah seletang ada. Rebah lenguh. Rebah seletang terus dalam bilik air. Kaki congek atas kolah. Lenguh. Dah konyol apa dia kata, punggung pula dah kata. Niat semula saja aku mandi junuk kerana Allah Ta'ala. Tebung, tumik pula celah dah habis syaitan kata. 3 jam. Mak dia khabat naik. Ayah dia khabat naik. Pasal lama ingat. Tengok terletang. Sungguh ni cerita betul. Dia mari di rumah minta tolong buat air apa semua. Hebat. Tidur terus dalam bilik air menenung. Faham tak? Berat nana. Nampak kan ni?
Rasulullah mandi junub air segatang. Wuduk air 1 cupok. Kita wuduk sekerat lari je. Berbung. Dah kena mandi junub sejam lebih pun benda ni gonyoh. Orang basuh bah setengah jam. Ni tengok basuh bah. Dia balik dengan bah kan, balik di rumah kan. Boleh basuh, boleh pula 10 riyal. Company beri tau. Dia waktu beri sabun sembuh tu pun 15 minit siap. Sutai bah. Besar mana dah tubuh dia buat tahu besar dia bah. Faham tak? Sampai sejam lebih mandi junub. Tahu? Dah lah baca kuat mulut saja aku mandi wajib. Mana Allah Ta'ala menengung tok tua dengan luar. Selaka pun nanti aku. Malam mandi dah. Mandi pula. Jangan anak aku gini. Aku ni jadi bodoh. Orang jangan kuat. Dalam hati je wajib, mulut dah raya. Nampak? Saja aku mandi junub apa dengar pergi paluar. Tok tua apa muka mata singa nak marah. Dah 3 jam. Tok tua junub kau. Takbiratul ihram. Dia kaca. Allah dah masuk. Dah masuk. Ini nak pergi di mana? Bodoh-bodoh sungguh. Hari tu masih tak ngaji mudah. Tak dengar tak apa mudah. Allahu Akbar. Bila dengar jadi payah lalu dah. Ni kata salah faham. Dia kok dia panggil ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi rohak kita. Tengok tu imam Mekah. Dalam TV tunjuk tak? Macam mana takbir? Mudah. Allahu Akbar. Ada? Tak ada. Tak ada. Macam nak mampu takbir. Apa benda? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Kana Nabi sallam idza qama ila shalah qala Allahu Akbar wa rafa'a yadayhi hazwa mankibahi atau kama qala. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bila dia nak semayang, dia berdiri, dia takbir Allah Akbar sambil mengangkat 2 tangan sampai ke parah bahunya. Mudah ya. Nampak? Summa wada'a yadahu al-yumna 'ala yusra. Kemudian Nabi letak tangan kanan atas hak kiri. Itu ya. Yang kena pelik ingat apa. Jadi bid'ah. Ini gangguan. Dia nak suruh masuk habis. Tak, tu guru kata kena masuk muqaranah kamaliyah. Tak pada Hamzah Akbar tu kena nampak habis ni 13 rukun. Macam nak mampu kawan ni nak nampak 13 rukun. Meranang. Dah payah. Faham? Tak payah. Kita hadir dalam hati kita, kita nak kerjakan kalau semayang fardu maghrib, nak kerja semayang fardu maghrib. Nak solat fardu maghrib. Walaupun tak bersusun niat macam dalam kitab tak apa. Dia mari lalu kita saja. Dia panggil niat dah. Ini yang telah dipersetujui oleh ulama-ulama termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam Rafi'i. Dia nak panjang. Sahaja aku semayang panjang. Qasak ta'arud ta'yin saja. Ini pun dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain ringan lagi. Qasak aku semayang. Ta'arud sebut fardu. Ta'yin atau ta'yun itu nama semayang itu. Sebab semayang ni takut semayang lain boleh juga. Tak? Macam waktu zuhur. Nak semayang ajak boleh. Istiqarah boleh. Jadi kena ta'yin. Zuhur. Aku semayang fardu zuhur. Tak benda. Dalam mana-mana daripada takbir itu kau pandailah. Tapi yang paling mudah dalam lam yang kedua pada lafzul jalalah. Itu yang disebut oleh ulama-ulama. Allah boleh 14 harakat. Tak? Dah ni 14 dah cukup kok. Dah panjang. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat belakang tu imam menghadap kiblat kerana Allah Taala. Banyak dak dang. Subhanallah, astagfirullahalazim. Solli pula. Solli pula lah kawan tak imam tehah lah. Tak. Mari pula. Macam-macam meseng. Allah Rabbi, pelik-pelik. Tak apa, dan dia boleh tak apa. Dan dia boleh ratus orang ni. Tak mari pula. Bila lama dah daging dia tinggal. Dia jadi darah dagingnya.
Hari tinggal syaitan. Tinggal. Dah layan dah mu pergi kat lain pula. Mana dak berobat dah dia apa dah. Faham? Dah kata mandi bunga. Selang air cah dah dia apa. Faham? Dah jadi gitu dah. Tak? Akad ni daripada mula kita letak bawah, kita bergerak ni sunat. Masa kita letak bawah dulu, masa kita gerak nak akad tu kita kata Allah. Allahu Akbar. Mudah je. Masa Allah tu kita ingat aku sembahyang fardu maghrib. Payah sangat ke gitu? Kalau lain dah bayar 3 rakaat apa tak bayar. Tak, mudah je. Masa Allah marilah nak sembahyang fardu maghrib. Tidak susung aku sembahyang fardu dah bayar. Dia marilah sembahyang fardu maghrib ni. Nak buat kerja fardu maghrib ni sah juga. Dia bagi contoh bagi niat. Dia tak boleh kosong saja. Kosong tu tak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau was-was juga dah boleh nak buat dah, tak akan nak berobat, maka boleh kita niat sebelum takbir, taklid mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata sah sunat sah niat sebelum takbir sedikit. Bukan di rumah niat, sebelum takbir. Walaupun dia kata sunat. Sunat dalam takbir tapi sah di luar takbir. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang was-was berat, dah nak berobat dah, pakailah kau ni. Masa diri tu niat dah aku sembahyang fardu maghrib. Takkan tu was-was juga. Tu was-was juga berat nenang. Lepas tu takbir tak payah niat dah. Ingat Tuhan Maha Besar sudah. Tak ada masalah. Hilang penyakit was-was masalah takbir. Tapi sengaja tak boleh dah, dia darurah. Dia kena darurah tau. Tak 4-5 kali tak masuk 4-5 kali, baru dia boleh taklid. Bukan nak tatabuk rukhas, kita nak ambil hak mudah-mudah tak. Kita kepayahan dah. Sampai 4-5 kali. Nyanyi kau orang sebelah orang tak mau semayang belah dia. Orang sambung semayang sebelah dia. Orang sakit hati. Orang tengok dia duduk ni, orang tak pergi duduk dia. Biar duduk kat nyamuk tak apa. Dia duduk kat geramang 14 kali. Dah kawan ni hak dak apa? Dak kosyak dah. Masuk dia pula duduk sebelah oleh awal terus. Tapi senang nak berobat. Orang hak ni 3-4 kali suruh jadi imam sekali je. Jadi imam sekali pula. Dia nak jaga kau komang kau tengok. Mana kali nak jadi Allahu Akbar jadi pula. Rupanya ada imam je. Mazhab Maliki. Untuk hak sakit lah, hak kronik faham. Hak dah nak berobat dah 5-6 kali. Tak jadi bid'ah. Dia 2 kali tu harus pada syarak. Kita salah niat. Kadang-kadang ada juga tau. Kita akan Allahu Akbar, main kali kita pergi niat sembahyang asar. Tu biasalah. Hak 5-6 kali tu bukan salah tu. Hak tu masuk atu. Niat syaitan kacau. Dia tu terutama pada waktu takbiratul ihram. Ya tu. Hak tu dia nak. Tok guru pula hak jenis hak keras lagi. Tak nampak habis sembahyang tak boleh. Kena takbir semula. Kena nampak habis. Dengan tayak awal, tayak akhir kena nampak habis. Nyanyi ke kawan tu. Jadi 5-6 kali taklid dalam mazhab. Maka niat sebelum takbir, jangan lama dekat nak takbir dah. Niat dan terus takbir. Jangan masa duduk tu niat dah tak jadi tu. Dia kata dengan masa yang sedikit sebelum takbir. Sini tak ada 5-6 kali gitu. Ada. Hak pakatah ni ada tangan, pakatah. Nak pergi luar ni. Pakatah ni tangan. Orang berbetulan dengan telinga. Jadi bid'ah. Hak dada bid'ah ke? Apa dada? Tak ada kok Nabi tak ada buat. Saya buat dah. Ada dada. Allahu Akbar. Dia buat lebar. Kalau lembek ni. Lembek tak apa. Tidak kira lembek ke dia jenis lembek. Nampak? Ni kurang makan tekak dia lembek. Tapi asal kat ni. Nampak? Dekat telinga. Ni kat dada ni. Kat dada bid'ah ulama kata. Kerana Nabi hazwa mankibai. Berbetulan dengan bahu, tapak tangan. Dan pada hadis yang lain hujung jari ni dengan cuping telinga. Apa bang atas dada? Kadang-kadang molek macam takbir ihram. Masa naik daripada rokok kat tu. Allahu Akbar itu. Nampak apa ni? Dia buang sikit.
Ikut orang Rasulullah lah. Biarlah kau mak orang apa pun. Macam Rasulullah. Orang ni nak hebat-hebat, nak pelik pada orang. Tak? Nak pelik pada orang. Nabi doa tangan tak ada langit. Kita doa tutup tangan. Allah. Mata sini pula jadi. Oh, garu oleh dia datang. Tok Imam. Gini dia kat Tok Imam. Doa. Apa benda ni? Macam Jet Li. Bang. Tak ada tangan. Ini Rasulullah buat. Asal reka apa saya lain. Tak ada tangan ke langit. Tapak tangan Nabi ke langit. Melainkan pada semayang minta hujan kena Nabi balik belakang. Tak mui jadi bala. Tak ada gitu. Biar. Kalau Nabi bersangat tahu dia akak tinggi. Sampai nampak tiup. Kalau tak bersangat tahu rendah bawah gitu. Tak usah reka ni tutup ni. Dia tutup. Tutup jadi gini pula. Faham? Doa dia nak doa hak pelik-pelik. Tak mau doa Rasulullah hak biasa-biasa orang dengar jadi komang. Biasa tu. Nak hak hebat-hebat sikit. Nak hebat lah. Jadi tak pun faham berkenang. Nak bunyi kelas. Ni semua ni mainan syaitan. Nak berdaya kita. Tidak ada doa wirid zikir yang terbaik melainkan yang maksur yang datang daripada hadis. Itu yang terbaik. Hak lain tu adalah ciptaan ulama. Dibenarkan kita beramal. Tapi jangan kita kata yang lebih baik. Kerana yang lebih baik adalah daripada Rasulullah. Daripada hadis-hadis. Maka banyaklah orang yang terkena tiupan syaitan hingga jadilah ia berulang-ulang mengangkat takbir. Jadi berulang-ulang angkat takbir. Yang betul sungguh. Tak 4-5 kali kak tak jadi Allahu Akbar tak jadi. Ganggu orang tengok pun kemar mulut pun benda 5-6 kali. Kalau ripung amaknya seluruh Terengganu ni ramai boleh hok black takbir. Hok black takbir. Hok nak macam terjun ada. Allahu Akbar. Macam nak terjun ni lagi tuan ni. Macam Nurul Huda. Kuat letang 200 meter lumba renang. Hok pakar dulu aja. Allahu Akbar. Dipanggil takbir automatik. Malu. Muncul tak tembak nyanyi makmu. Cing tembak. Apa jadi gitu? Sebab apa? Sebab tu Nabi petik Nabi satu hadis. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu tapi macam aku semayang. Macam aku semayang. Nampak? Apa maksudnya? Buat hak Nabi buat sudah. So reka pasal lain. Kalau ripung seluruh Terengganu nak. Tak suka bapak ni. Buat dia masjid dia tu, surah dia bapak ni belaka, bapak waswah belaka. Suka tengok. Nak tengok tiket 10 ya. Faham? Boleh betim baik. Tok Imam rekod gitu Tok Imam. Faham? Nampak aku ni. Kalau siapa mengganggu orang mayang rumah. Dia panggil tashwish, mengganggu orang lain. Jasa mari jemaah. Dia ada orang yang tak sunat mari jemaah. Dia boleh tashwish, boleh ganggu orang dengan perwatakan dia. Ada? Bacaan pula satu hal pula. Tak? 5-16 kali. Alhamdulillah. Syaitan kata tak kena bunyi asa belakang ha. Bunyi itu. Faham? Ada orang. Terima rokok. Kita Alhamdulillah. Lepuk tu tiap muka menerak. Ini kata. Ada orang Mekah gitu. Orang Arab ada. Orang Mesir. Jordan. Tak ada. At-tahiyyah. Dia main gitu. Dadah cincin. Apa benda? Dia ni jangan bunyi sudah. Tak sawak lah ke mana kita lidah Jawi. Takkan bunyi Arabi. Tak jadi Arab. Manakala kita lama duduk dengan orang Arab. Baru lidah kita jadi lenggok Arab. Tu guru tajwid dia jahat. Ni terpaksa dia nak murid. Tak. Nak suruh macam ke dia. Dia tahu guru. Nak murid. Keras ketung lidah. Macam jarum keras. Tak. Dia nak suruh sama dengan tu guru berat. Tak. Mestilah kurang sikit. Dengan ha. Ni ha. Hi. Tu ha. Ha ni hi. Dah ni hi. Tengok tu bila. Hayya 'alal falah. Apa benda? Hayya 'alal falah.
Tok Bilal bahan kepuk. Ladu pedas sangat. Allah Rabbi. Tak dengar apa Mekah. Dia jangan doa lalu. Nebeng-nebeng jadi bodoh. Faham? Jangan nebeng. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan Nabi kata pertengahan, sederhana. Hayya 'alal falah. Dah. Jangan hayya 'alal falah. Itu baru ha. Ni hayya 'alal falah. Bunyi. Allah kata kemang muluk dengar Allah. Bila aku ni. Dia teguh tajwid. Nah. Kau mula nak komplain orang je. Nak. Tak boleh juga. Tak patut jadi nyanyi ke anak murid. Anak murid sampai bertebak tu biar dia oi. Kan dah jadi sekarang. Nah. Tak jadi at-tahiyy. Orang salah kau. Dia at-tahiyy tu biar dia kali. Nak nampak aku ni. Ini bid'ah belaka. Bid'ah yang fahishah, yang sangat keji, kotor. Mengarut akhir zaman. Mudah je at-tahiyyah sudah. Dia bukan Quran. Ada yang Tok Guru tajwid kata kalau tak dengung pada Muhammad tak sah tahiyat akhir. Dia ambil di mana? Mengaji di mana? Dia yang wajib tertil Quran. Tahiyat Quran ke tak? Dia jawab. Quran. Tahiyat. Bukan Quran. Bacaan zikir dan doa. Situ. Dah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah kamu Quran akan tartila. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa makna tartil? Iaitu bacalah betul-betul ba, bunyi ba dan mim puji mim. Mim jangan tukar huruf mim jadi nun. Nah, lagi pula hendaklah dijaga akan makhraj tempat keluar huruf itu. Tempat yang dalam hidung, dalam mulut. Itu maksudnya. Tebal nipi, masalah sifat tak ada masalah. Kerana kita tak boleh, tak mahir masalah sifat orang Arab saja. Yang tepat sifat itu pun ahli lagu Arab. Kalau orang biasa Arab tak kena juga. Masalah hamad, masalah jahali tak kena juga. Tapi yang wajib tertib betul-betul adalah Al-Quran sahaja. Yang lain bukan Quran. Takbir bukan Quran. Tahiyat akhir walaupun rukun, dia bukan Quran. Cuma jangan tukar huruf pada rukun. Kerana bertukar huruf pada rukun mengubah makna, menyebabkan mesti kena ulang balik rukun. Tidak sah semayang. Tapi bukan mesti tajwid macam Quran. Dia salah faham. Ulama mengatakan rukun tahiyat akhir mesti dijaga betul-betul. Sebutan jangan tukar huruf, takut berubah makna. Tu guru dia ajar orang yang kena tartil macam Quran. Kena dengung lah. Bila dengung kena dengung. Tak? Jadi bila selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sah selawat. Tak sah mak. Pasal apa rukun mayang? Tak dengung? Dia main lagu tu. Ya juga tak dengung. Susahlah kita. Dah. Tak sah kata dalam tahiyat, dalam semayang, siapa yang baca tidak meninggalkan ikhfa adalah sah sembahyang. Yang tak sah sembahyang adalah dia melanggar tajwid yang menyebabkan berubah makna. Dipanggil lahan jali. Lahan khafi dimaafkan di dalam bacaan Al-Quran. Faham? Dia tinggal dengung. Makna lari tak? Makna lari tak lari. Tukar huruf baru lari makna. Tukar baris baru lari. An'amta alaihim, dia baca an'amtu alaihim, baru dak sah semayang. Tapi kalau ber di bibir dibaca dalam hamzah dalam hulqum dibaca dalam lidah, sah sembahyang. Kerana tak tukar huruf. Tak tukar makna. Na'am ni tengok dia. Kalau jenis dia memang tak boleh nak sebut dah, sah dia. Dia sah, dimaaf. Ana'am gitu sama. Tak patut nun tu mati. An'am. Ana'am sama 7 orang guru. Selanglah kalau surah tak jadi apa kau. Dimaaf. Boleh buat bilangan 40 Jumaat. Jangan main. Cuma jadi tok imam bagi orang yang qari. Kalau makmum anak-ang belaka boleh. Nampak? Tok imam anak-ang, makmum anak-ang juga. Boleh. Bagi surah dia surah anak-ang. Boleh. Dah. Ingat tu. Jadi kadang-kadang guru tajwid ni dia melampau. Siang korang. Dah. Sunat lah kita ra'i segala hukum-hukum. Tetapi ada yang dimaaf. Itu lahan khafi.
Benda yang kalau kita langgar hukum, dia tak membatalkan makna, mengubah makna. Macam dengung. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang. Dengan baca dengung, innalladzi, sesungguhnya orang-orang juga. Tak berubah makna. Faham baik tu. Maka banyak orang yang terkena tiupnya syaitan, tiupan syaitan, hingga jadilah ia syaitan berulang-ulang mengangkat takbir. Sampai 5-6 kali angkat takbir. Demikian lagi mereka yang lupa akan bilangan rakaat. Telah mengeluarkan sebuah hadis oleh Muslim dan Ibnu Majah daripada Uthman bin Abil As. Datang ia Uthman akan Nabi SAW, maka berkata ia, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah SAW, zaka syaitan yuqalu lahu khinzib, fa idza ahsastahu fata'awaz billah minhu wasful ala yasarika salasa. Artinya, hei Rasulullah, bahawa syaitan itu sungguhnya mendinding ia antara ku dan sembahyang, dan bacaanku memberi kesamaran ia, syaitan akan dia bacaan ke atasku. Maka berkata Rasulullah, itulah syaitan yang dipanggil baginya khinzib nama dia. Bukan khinzir babi. Khinzib, syaitan yang bagian ganggu bacaan. Jadi kita dah ingat surah, dah ingat bacaan. Dia ada nama dia. Banyak syaitan. Syaitan yang ganggu dalam orang semayang ni adalah syaitan yang mari dalam hati kita, dia panggil syaitan jin. Syaitan ada dua. Syaitan manusia, jenis anak Adam. Syaitan jenis jin. Jin yang buat pada api. Hak tu boleh masuk kot telinga, kot dada kita, dia tiup, jadi godaan. Syaitan hak manusia ni, syaitan hak jahat ni, hak tengah jalan. Tu hak orang, hak tu kaki dua tu, kaki cicak tanah hak tu. Ada tak? Kalau jahat dipanggil syaitan. Walaupun orang Islam dia panggil syaitan jahat. Jahat, syaitan. Tapi kalau jahat sikit-sikit tak boleh panggil syaitan. Syaitana, orang yang melampau kejahatan dia. Dalam kamu harap kata, maka dipanggil syaitan. Melampau jahat. Siapa bunuh orang apa lah, syaitan tu. Ropok orang, rogo orang tu, syaitan. Syaitan jenis manusia. Tak? Minum arak apa semua. Masjid rombok. Orang tu bapak syaitan. Betul tak? Rombok masjid. Gu ayam orang kalau kita rombok, haram. Gu ayam. Dah masjid mana mulia dengan gu ayam? Rumah Allah dengan rumah ayam mana besar? Mana Tuhan marah? Gu ayam orang kita pergi rombok, haram. Harta dedak orang. Dah kalau rumah Allah, masjid ni kalau dang banner tak boleh rombok. Salah banner tak boleh rombok. Salah banner buat masjid, tak boleh rombok. Dia jadi masjid dulu. Dia tak boleh puang niat. Jadi surau ni tak boleh, haram. Surau jadi masjid boleh. Papa-papa tak boleh guna, tak boleh buat gitar lain. Papa masjid bagi surau tak boleh. Papa surau naik masjid boleh. Nampak? Dan ni rombok terus atas apa? Raja syaitan. Kita ni jahat juga, tapi jangan sampai martabat syaitan, terlampau jahat. Saya nak kau orang zolim, kau orang tanah orang apa, syaitan berat. Syaitan jenis jin ada kau. Dia jin, dia ada jin Islam, dia ada jin kafir. Dia ada jin beriman. Jin beriman ni dia ada hak fasik, ada hak soleh, ada hak berhid dengar. Pada masa Syekh Abdul Wahab Syarani mengajar, pernah datang jin, beri soalan, tanya soalan. Dia wakil orang puak-puak jin. Tu jin ngaji. Jin hadari ada. Nampak? Jin tolak hudu. Nampak? Jin ada tak tolak hudu. Jin minum arak, hadari. Jin buat joget, buat main, pak orang joget apa semua berakhir. Tak? Orang ngajar marah, jin hadari baik. Faham? Apa ya apa? Jin yang beriman, jin beriman. Jin pasik, jin minum arak, jin tikam ekor ada belaka. Jin main wayang gambar, jin arah pilih pun ada. Jin baik, saudara kita Nabi kata. Jin Islam, saudara kita. Batu dari kecil kat air tenang jangan kecil.
Kita pergi kat air terjun pada sungai. Kat laju tu lah apa jin. Kat dia teluk sikit dia senyap air. Jangan. Jin berani duduk. Tak percaya tu lah. Ya jin. Jin berani duduk. Kalau jin Islam Nabi kata, mana kena sama saudara kita sendiri. Tak baik juga. Kalau jin jahat, nampak? Jin jahat dia kena kita pula. Balik pok batu. Susah pula apa demam. Jadi jak satu bank lah. Lepas tu Nabi larang. Tak, kita lambat tu macam gejos buh. Buka luar, buka zip tu. Buka berhenti motor, tengok keling 2 kali, sini tak ada orang kiri kanan. Cing. Tak. Tu yang ada kena molek cutting dia zip ni. Pasal padang muka. Maka bila merasai engkau akan dia, Nabi kata kalau ada berasa mari, tak kira lah. Dalam semayang ke, luar semayang ke, tengah tidur ke, maka minta berlindunglah engkau dengan Allah daripadanya. Kata gua ni, a'udzubillah paling kurang. Nak afdal lagi, kamal lagi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Kata lagu tu. Lepas tu, berludah olehmu atas kirimu 3 kali. Walaupun dalam semayang. Dibenarkan, ada ulama kata benar. Dalam semayang, kita tengah baca. Ni dalam semayang ni. Ni dalam semayang dia ngadu ni. Mari kaca, dah ingat bacaan. Dia kata a'udzubillah. Nampak? Tak nampak teguh dah ni benda nak buat ni. Aku ni rakaat ke berapa, jadi bingung ni. Hanya ganggu dia syaitan dia kok. Tak, ada arah dah kita ni. Nabi kata a'udzubillah, patu ludah lik kiri 3 kali. Bukan ludah banyak. Kalau dah semua hatu gitu kan. Buat isyarat tu buat gitu. Ajar ada tu dulu dibuat kan. Budak-budak nangis dak kan. Tu sunnah Nabi tu. Itulah uti. Lama ludah sungguh. Tak, berkembur kat sebelah. Semayang jemaah. Tak. Kena pula tak pesang sebelah. Balik awal tu. Ijah tahu ke ni. Katanya maka perbuat aku akan demikian itu. Seperti katalah hadis ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wallahu a'lam. Ada soalan 5 minit. Tak akal. Dengar saja. Boleh tahan dah. Tak pada tak dengar langsung. Tapi biarlah. Baru-baru dengar dia tak nak beramal lagi. Ada orang yang Tuhan beri boleh dengar, boleh amal selalu. Tak, tidak seperti yang kita dengar kita boleh buat. Dia berat ni, dia berhajat pada taufik. Sebab tu lepas orang ngajar, dia katakan wabillahi taufiq wal hidayah. Benda makna Allah Ta'ala saja yang boleh beri taufik. Apa makna taufik? Khalqu qudratu lil ta'ati. Iaitu Tuhan jadikan dapat ada upaya boleh buat taat. Benda tu kita tak ada. Kalau Tuhan beri boleh buat. Hidayah ada dah. Hidayah ni boleh mari surah ni hidayah. Faham? Ada petunjuk dah ni. Tak. Taufik tak ada. Taufik ni Tuhan tolong pula. Bukan saja boleh kita dengar, boleh beramal pula dia dengar. Tu taufik dia beza. Hidayah ni nampak jalan molek. Tuhan tunjuk jalan molek. Hak Tuhan tak tunjuk duduk rumah belaka, duduk kedai kopi, duduk di rumah tengok TV tu tak ada hidayah. Tak. Kita dah sekarang ni duduklah hidayah, kita nak taufik pula. Taufik ni iaitu Tuhan beri pada kita rank ataupun kekuatan boleh buat benda-benda yang kita nampak dah ni. Lebih dari nak buat semua, buat sedikit. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Benda yang tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Nampak? Fa'tuha mastata'tum. Nabi kata segala perintah-perintah syarak ni bila mu dengar dah, buat, datanglah, mu kerjalah sekadar kemampuan kamu. Sikit-sikit tak apa. Kadang-kadang buat selalu tapi tak kekal. Ada ke? Tak dengar kelebihan semayang tahajud qiyamul lail apa semua tu dekat pupuk semangat tau. Tak. Balik tu cerita hang nangis saja. Kerek mari surah, balik pupuk semangat.
hak yang mula je, hak taubat. Ya. Ha.